محمد فاتح لما أُلِقْ وخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang dimuliakan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Zahir, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah Risalah Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada muka surat yang ke-11. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Keempat, wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya, yakni beriman, dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati, tetap dan sabit, yakni mesti wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi di antara akidah kita, Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, arti mukhalafah bersalahan. Bersalahan Allah Ta'ala, tak sama Allah Ta'ala, tak semacam, tak serupa Allah Ta'ala tu bagi segala yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan baharu, yakni Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi yang pertama, kita beriman Allah Ta'ala tu ada, mesti bersifat dengan ada. Kalau tak ada, tak boleh. Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, wajib kita beriman Allah Ta'ala itu sedia, bukan baharu. Yang ketiga, wajib kita beriman Allah Ta'ala kekal, tidak binasa selama-lama. Maka ada, sedia, kekal, ni adalah perkara yang tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala ada, sedia, kekal, maka sudah tentu tak sama dengan makhluk. Kerana yang pertama, kita ni baru, Allah Ta'ala sedia. Kita binasa, Allah kekal. Maka kalaulah Allah Ta'ala bersifat dengan ada, sedia dan kekal, sudah pasti Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Maka wajib kita beriman bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu seumpama Allah Ta'ala. Maka wajib kita beriman mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala, yakni tidak sama Allah Ta'ala, tak serupa Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Baik. Dengan bahawa zatnya, dirinya, diri Allah Ta'ala itu bukan jirim, bukan jisim, dan bukannya jauhar. Jadi diri makhluk kita ni namanya jirim ataupun namanya jisim, ataupun namanya jauhar. Itu istilah di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu makulatul asyarah, di dalam ilmu makulat. Diri kita makhluk ni namanya jirim, jisim ataupun jauhar. Jirim ni dia ada permukaan, panjang, tebal, lebar, boleh kerak, boleh potong, boleh parah. Itu diri makhluk. Jauhar
Jauhafirid, benda yang kecil seperti atom ataupun molekul. Diri Allah tak macam diri makhluk. Yang mana diri makhluk ni namanya jirim. Apa sifat jirim? Yang pertama, jirim ni yang pertama sifatnya baharu. Itu yang pertama. Diri kita ni nama jirim, maka sifat jirim ni baharu. Itu yang pertama. Yang kedua, bertempat. Semua makhluk kena bertempat. Air dalam gelas, angin dalam bola, kita dalam masjid, kitab atas meja. Semua makhluk bertempat. Sedangkan Allah Ta'ala tidak berkait, tidak memerlukan tempat. Sebelum daripada ada tempat, sebelum daripada ada makhluk, Allah telah wujud. Maka pertama, makhluk ni baharu. Keduanya bertempat. Ketiganya terima, sah dibelah bahagi. Diri makhluk ni sah dibelah bahagi. Kecil manis, potong jari, potong kaki. Kita minta simpang lah. Kertas boleh koyak, rambut boleh potong, meja kita boleh kerat. Semua makhluk boleh dibelah bahagi, termasuk air. Perpatah Melayu kata tak akan air boleh dicincang. Tapi kaedah kita, tiap-tiap makhluk sah dibelah bahagi. Buat macam mana? Air sebotol kita tak 3 gelas cawan, beda. Tu boleh belah bahagi. Walaupun air. Lebih-lebih lagi ais. Ais ketui tu kita katok. Buah cawan ni satu, buah cawan ni satu, buah cawan ni satu. Ais boleh bahagi, air pun boleh bahagi. Dengan makna kita bedak sebotol ini kepada 3 gelas seumpamanya. Boleh bahagi. Maka makhluk ni jirim ni baharu, bertempat, sah dibelah bahagi dan terima arat, terima sifat makhluk. Manis ada pada gula. Manis tu arat, gula tu jirim. Masin tu arat, duduk kepada garam itu jirim. Keras tu arat, duduk pada batu itu jirim. Maka jirim ni terima arat, iaitu sifat makhluk. Pedas arat, duduk di cabai, itu jirim. Gitu. Dan yang kelima, makhluk ni jasad kita terima binasa. Diri Allah baharu pun tak, bertempat pun tak, dan tak boleh dibelah bahagi, dan tak terima sifat makhluk di diri Allah Ta'ala tu. Dan diri Allah tak binasa. Maka diri Allah tak sama dengan diri makhluk. Tak sama. Wajib kita beriman. Sama ada makhluk ni, dia ada 2 jenis. Dia ada benda yang keras seperti tubuh badan kita, dan ada benda yang lembut, orang panggil jisim latif, seperti angin, malaikat, roh. Diri Allah Ta'ala tak macam semua makhluk. Diri Allah Ta'ala tak macam semua makhluk. Sama ada makhluk tu hak keras ataupun makhluk tu yang lembut. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk sekali-kali. Diri Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk sekali-kali. Habis itu. Dan sifatnya Allah Ta'ala itu bukan arat. Sifat Allah Ta'ala bukan arat. Arat itu sifat makhluk. Sifat Allah Ta'ala tak macam sifat kita ni. Sifat kita makhluk namanya arat dalam ilmu makulat. Macam mana arat? Boleh didapati dengan 5 panca indera. Seumpama yang pertama boleh dilihat, seperti bentuk, warna dan rupa. Sifat tu tak ada di diri Allah Ta'ala.
Kapet warna koko, dinding masjid warna biru, tulisan ayat Quran warna mah, warna dan ada bentuk. Maka warna dan bentuk ni tidak ada sifat itu di diri Allah Ta'ala. Yang kedua, boleh dicium di bahu, wangi, busuk. Sifat tu tak ada di Allah Ta'ala. Wangi, busuk, hanyak. Nah. Dan yang ketiga, boleh dirasa. Pedah, tawak, pahit, masin, kelat, manis. Sifat tu tak ada di diri Allah Ta'ala. Yang keempat, boleh disentuh. Sejuk, panas, lincin, kasar. Sifat tu tak ada di diri Allah Ta'ala. Nah, lantai tu ada kasar, ada yang lincin, berlumut. Tak ada di diri Allah Ta'ala. Dan sifat makhluk yang kelima, boleh didengar. Seumpama suara kipas. Sifat bunyi ni tak ada sifat tu di diri Allah Ta'ala. Maka iman kita mesti selari dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu seumpama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan, tidak sama Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Diri Allah Ta'ala tak sama dengan diri kita. Sifat Allah tak sama dengan sifat kita. Lepas tu macam mana? Wallahu alam. Tak dapat akal kita capai untuk kenal Allah secara hakikat. Tak mampu. Allah gaib, tak nampak. Corona tak nampak, tapi virus corona ada. Tak nampak tapi wujud. Angin sejuk, nampak ke? Tak nampak, tapi ada tak? Ada. Pasal apa? Pasal boleh rasa sejuk. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Mana? Tak tengok, tak tahu macam mana, tetapi buktinya ada. Apa? Iaitulah Allah Ta'ala mengubahkan alam ini. Allah menjadikan alam ni. Alam ni tak boleh jadi sendiri. Kita, diri kita ni tak boleh jadi sendiri. Allah buat. Pasal apa kata lagu tu? Apa hak kita mau, bukan semua boleh jadi. Kadang-kadang apa hak kita tak mau, jadi kat kita. Maknanya Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Kita tak boleh jadikan diri kita sendiri. Terkadang kita ikhtiar usaha pun, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak akan terjadi. Hak bagi jadi ni Allah Ta'ala kepada kita. Wajib kita beriman, kita ada Allah Ta'ala yang mencipta, yang mentadbir, yang menguruskan alam ni. Maka Allah Ta'ala itu tidak sama dengan kita. Diri Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat kita. Macam mana Allah Ta'ala? Wallahu alam. Tak dapat kita ketahui. Adakah benda ada kita tak tahu? Banyak. Di diri kita pun. Bukan kita tahu semua. Di antaranya roh. Macam mana roh? Duduk di mana? Macam mana rupa? Wallahu alam. Kulir roh mi amri rabbi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, roh itu adalah pekerjaan Tuhanku. Seorang pakar yang hebat di atas muka dunia ni pun tidak dapat mengetahui hakikat roh. Secanggih mana teknologi yang ada di atas muka bumi ini, tidak boleh mengetahui hakikat roh itu. Itu baru roh yang ada dalam jasad kita. Lebih-lebih lagi Rabb Allah Ta'ala tak dapat kita ketahui. Tapi pasti ada yang mentadbirkan kita. Dan perbuatannya Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada barang yang sudah ada. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk nak buat satu-satu kena ada benda, kena ada alat, baru boleh buat. Kalau tak ada alat tak boleh buat kerja. Contoh macam mana? Kita nak mancur ayak teh, nak mancur ayak melo, tapi heater pun tak ada, tempat nak jerang ayak tak ada, melo pun tak ada,
ayak pun tak ada, boleh jadi tak? Tak boleh. Kerana perbuatan makhluk dia kena ada benda, kena ada alat. Allah Ta'ala buat macam kita ke? Tak. Tak. Allah ambil tanah mana? Buat bumi. Allah Ta'ala ambil ayak mana? Buat laut. Tak perlu. Hanya perbuatan Allah i'jad wal i'dam, mengadakan yang tak ada dan meniadakan yang telah ada. Itu perbuatan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa Allah nak, Allah kata jadi. Allah buat benda tu jadi. Tak perlu kepada alat. Tak perlu kepada alat. Kita tak boleh buat lagu tu. Kita nak buat satu-satu mesti ada alat, pekakah benda. Nak buat rumah kena ada simen, kena ada pasir, kena ada paku, kena ada bata, kena ada kayu. Kalau tak ada benda ni, tak boleh buat rumah kerana pekakah tidak ada. Nah, gitu. Macam Cik Zam kita ni, kalau dia nak buat live, tak ada kamera, tak boleh buat. Nak buat ke mana? Nak buat ke mana? Tak boleh. Mesti kena ada alat. Mesti kena ada alat. Maka perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan kita. Perbuatan kita kena ada alat. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada alat pun, kalau kita tak ikhtiar usaha, tak jadi juga. Kita beli beras 10 kilo, simpan di dapur 2 bulan, 3 bulan tak masak, sampai naik jadi bubuk. Pasal apa? Walaupun ada benda, tapi kalau tak ikhtiar usaha, tak jadi juga. Tak jadi juga. Perbuatan makhluk mesti ada alat, mesti ada ikhtiar usaha, dan mesti sentuh benda itu. Buka beras, ambil cedok, buah dalam periuk, basuh, tak atas api, itu orang panggil ada alat, ikhtiar usaha dan sentuh perkara itu, baru Allah Ta'ala jadikan perkara itu kepada kita. Tapi kalau kita tak ada alat, makhluk tak boleh buat kerja. Kalau ada alat tapi tak buat, tak ikhtiar usaha, tak jadi juga kerja. Gitu. Pendek katanya, kesimpulannya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru ini apa yang terlintas di dalam hati kita, tambah dan termasuk akal kita, bukannya Allah Ta'ala. Apa yang duk main lintas, tergambar, terupa, terbayang dalam akal, hati, tu semua bukan Allah Ta'ala. Contoh macam mana? Kita pejam mata, nampak macam putih, macam kapas, bukan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak ada suatu seumpamanya, maka Allah Ta'ala kita tak boleh nak buat rupa, kita tak boleh nak bayang-bayangkan, kita tak boleh nak buat bayangan, rupa, bentuk, tidak boleh. Kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tak sodok ekor. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Itu wajib kita kenal Allah Ta'ala, baru ibadah kita tu terpakai. Contoh kita semayang tengah malam. Semayang tengah malam, kita bawa wangi, rasa sejuk, kita kata Allah Ta'ala main. Salah. Allah Ta'ala bukan ada sifat wangi, bukan ada sifat sejuk apa dak. Itu makhluk. Sama ada makhluk Allah Ta'ala, malaikat ke, jin Islam ke, itu Allah Ta'ala bukan macam tu. Allah Ta'ala bukan sifat seperti makhluk. Tu wajib kita beriman. Apa sahaja yang tergambar, terupa, terbayang di dalam akal dan hati kita, semua tu bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada satu pun yang boleh kita buat misal, buat bayangan, buat rupa, tidak boleh. Kerana Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Gitu. Habis. Makhluk bolehlah kita buat bayang. Macam mana? Kita duduk dalam Masjid Zahir. Kawan kita pergi Mekah. Kita bayangkan di airport Al-Ostaq tu nak pergi ke Kuala Lumpur,
dia naik kapal terbang, nampak kapal terbang dalam akal kita. Tu boleh buat bayang. Makhluk teringin nak makan buah rambutan, nampak bayangan buah rambutan tu dalam fikiran kita. Ada tangkai, ada bulu, ada daun. Buah dia tu pula isi dia tu putih, dalam tu pula ada biji. Nampak bayangan, itu makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala semua bayangan, lintasan, rupa, bentuk tu semua tu bukannya Allah Ta'ala. Wajib kita beriman macam tu. Wajib kita kena i'tiqad Allah Ta'ala tak dapat akal seseorang pun mengetahui. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hakikat diri Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat perbuatan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Akal kita terbatas takat tu. Tu Nabi bersabda, tafakkaru fil makhluk wala tatafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fil makhluk, fikirlah kamu kepada kejadian makhluk. Jangan wala tatafakkaru fil khaliq, jangan sekali-kali fikir tentang Allah Ta'ala. Diri Allah macam mana, jangan fikir. Sifat Allah macam mana, jangan kita pandai-pandai buat bayangan. Itu semuanya salah. Itu akidah kita. Wajib kita beriman. Itu kita kena ada asas akidah. Ni ada orang dakwah, dia tauhid tak belajar, masuk tarikat. Tarikat tak salah, salah dia yang tak belajar ilmu akidah. Dia berzikir sehinggalah dia nampak bayangan warna putih, wangi pula, sejuk. Dia kata aku nampak Allah Ta'ala. Barang siapa yang mendakwa melihat Allah dalam keadaan dia itu sedar, dia tengok dengan mata dia, maka tidak ada khilaf ulama, kawan tu kufur dengan ijma' ahlu sunnah. Jadi kufur, na'udzubillah. Jangan kita buat main. Jangan kita kata oh hebat no, sampai dia ni boleh ingat nampak Allah Ta'ala wali apa. Dah sesat. Barang siapa yang dakwa lihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga dan melihat dengan dua matanya, tidak ada khilaf ulama, jumhur sepakat kufur orang tu, na'udzubillah. Tu kita jangan ikut orang. Tu almarhum Tok Saleh Syekh, dia kata kita mengaji faham elok-elok, pegang betul-betul, jangan ubah dah. Lagu mana pun kita pegang hak kita faham. Hak macam mana kita sebut, macam mana Tok Uri tajak, pegang yang tu. Mai pilah dakwah macam mana pun kita jangan ikut. Kita jangan ikut. Sebab dakwaan dia menyalahi syarak, dakwaan dia menyalahi syariat. Atas muka dunia ni Nabi seorang ya lihat Allah Ta'ala malam Isra' Mi'raj. Nabi Musa nak lihat Allah Ta'ala pun pecah bukit Tursina. Kalau dia dakwa lihat Allah Ta'ala, kata kat dia, oh kalau gitu yang hebat lebih pada Nabi Musa. Tak, kita jangan ikut. Gitu. Dakwah macam-macam. Oleh kerana tidak ada asas ilmu akidah, tidak ada asas ilmu tauhid. Itu kita wajib belajar. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama kita kena belajar kenal Allah Ta'ala. Kita kena belajar kenal Allah Ta'ala. Habis itu. Baik. Itu orang dulu-dulu cerita, dia zikir, dia mabuk. Dia nampak Allah Ta'ala ni, dia dakwah padahal tu bukan. Dia kata nampak putih macam benda lembut, lepas tu dia tu gulung. Dia gulung Allah Ta'ala. Hak tu sesat muhung dah lah. Kita jangan terima dakwaan macam tu. Na'udzubillah. Fahuwa batilun. Sesuatu tariqah tanpa berpaksikan syariat, perjalanan itu sesat, terbatal, tak boleh diterima. Na'udzubillah.
Na'udzubillah. Habis. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan kepada mukhalafah, iaitu bersamaan bagi segala yang baharu. Mustahil, tak boleh terima pada akal, tak masuk pada akal fikiran kita. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, tak boleh terima. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, tak logik, tak masuk akal, tak boleh terima. Pasal apa? Dalil atas yang demikian, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak boleh Allah Ta'ala sama dengan makhluk, iaitulah firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'. Artinya, arti daripada firman Allah Ta'ala, tiada ada suatu seumpama Allah Ta'ala itu. Laisa kamislihi syai', tidak ada suatu seumpama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Itu dalil kita. Dalil kata Allah Ta'ala mesti bersifat dengan mukhalafah dan tak boleh sama dengan makhluk. Mesti Allah Ta'ala tak sama dengan kita makhluk, tak sama. Atau dalil atas yang demikian itu, Allah Ta'ala mesti tidak sama dengan makhluk. Mana dalil dia? Baharu alam ini. Dalil ayat Quran orang panggil dalil naqli, dalil akal, baharu alam ini. Berubah alam ni. Tadi siang, la malam. Tadi hujan, la berhenti hujan. Siapa buat? Allah Ta'ala yang buat. Maka Allah Ta'ala mesti tak sama dengan makhluk. Kalau sama, lemah. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, lemah. Kalau lemah, alam ni tak ada. Kalau Allah Ta'ala macam kita, kalau Allah Ta'ala serupa kita, kalau Allah Ta'ala tu passion kita, boleh ke? Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, lemah. Pasal kita lemah. Kalau lemah, tak boleh ada alam. Maka alam ni ada. Tentu Allah Ta'ala mesti bersifat dengan mukhalafah. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafah. Gitu. Habis itu. Itu sekurang-kurang dalil. Baik. Kalau diri Allah sama dengan kita pula, kita bahas satu-satu balik. Kalau diri Allah Ta'ala sama dengan kita, maka mesti bertempat. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, mesti bertempat. Kalau Allah Ta'ala bertempat, jadi dua qadim. Allah Ta'ala qadim, tempat pun qadim. Salah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Mana ada dua qadim? Tidak ada. Allah Ta'ala saja yang bersifat dengan qadim. Allah Ta'ala saja yang bersifat dengan qidam, yang sedia. Kalau sifat Allah Ta'ala sama dengan kita, boleh ke tak? Tak boleh. Pasal sifat kita arat. Arat kena duk kat jirim, manis duk kat gula, masin duk kat garam, pedas duk kat cabai. Sifat Allah bukan arat. Kalau sifat Allah arat, tak sah. Kerana arat mesti ada pada jirim. Sedangkan diri Allah bukan jirim. Baik. Maka diri Allah bukan jirim, sifat Allah bukan arat. Diri Allah tak sama dengan makhluk, sifat Allah tak sama dengan makhluk. Baik. Kalau perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk, kena ada alat dulu. Kita nak buat kerja, kena ada alat. Kalau Allah Ta'ala sama perbuatan dengan kita, kalau lagu tu lemah. Pasal apa? Kalau tak ada alat, tak boleh buat kerja. Mustahil. Sedangkan Allah Ta'ala buat kita, tak payah ada bahan apa pun. Allah Ta'ala buat alam ni tak perlu kepada bahan apa pun. Gitu. Maka mustahil kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Sekiranya kalau sama dengan makhluk, nescaya tiada ada alam ini. Kalau Allah Ta'ala sama dengan makhluk,
alam ni tak boleh ada, bohong, tak boleh terima. Sedangkan alam ini sudah nyata ada, alam ini sudah dengan dalil musyahadah ada, maka wajib kita beriman Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Itu dalil dia. Dalil ayat Quran, laisa kamitslihi syai', dan dalil yang kedua, adanya alam ni mesti Allah Ta'ala tu tidak sama dengan kita. Kita ni lemah, nak buat nu tak boleh, nak buat ni tak mampu. Apa kita angan-angan macam-macam. Kita nak nu, nak ni, nak nu, nak ni, bukan semua boleh buat kerana kita lemah. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, lemah. Kalau lagu tu bohong. Alam ni ada, tentu Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah bagi segala yang baharu ini. Habis itu. Baik. Apabila sebut baharu, makhluk, alam, jaiz, mungkin, sama makna. Apa? Ma siwa Allah, yang lain daripada Allah namanya alam, yang lain pada Allah nama makhluk, yang lain daripada Allah namanya baharu, yang lain daripada Allah namanya benda harus. Macam mana? Contoh. Macam mana? Seperti seorang ni namanya Zaid. Pasal apa nama Zaid? Mak ayah dia boh. Lepas tu dia anak sulung, orang panggil Bang Long. Lepas tu pula dia menikah, isteri dia panggil abang. Dapat anak, ayah dia panggil abah. Anak dia menikah dapat cucu, cucu dia panggil Tok Wan. Siapa dia tu? Orang yang sama. Zaid pun dia, Abang Long pun dia, abang pun dia, ayah pun dia, Wan pun dia. Lepas tu masuk tanding jadi YB pun dia. Tu dia. Maknanya kaedah kita lagi bertambah panggilan, lagi bertambah kemuliaan, lagi tambah nama, lagi tambah kemuliaan. Masa dia tak nikah, orang panggil balong. Orang tak panggil abah, dapat anak tambah jadi abah, tambah lagi kemuliaan. Tu Nabi kita ni banyak nama, Allah Ta'ala banyak nama. Dalam Quran nama Allah Ta'ala 99. Dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, banyak nama Allah Ta'ala. Menunjukkan kemuliaan sesuatu itu apabila banyak nama dia. Gitu. Baik. Kelima, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala sendirinya. Kitab Baquratul Amani yang dikarang oleh Syekh Ismail Fatani terus terjemah qiyamuhu ta'ala binafsih, ada Allah Ta'ala sendiri dirinya, supaya tak mau bagi orang awam keliru. Qiyamuhu binafsih terus terjemah ada Allah dengan sendirinya. Kalau terjemah dengan berdiri ni takut orang keliru. Keliru ke mana? Kalau berdiri no, dia bangun ke, mula-mula duduk ke, lepas tu berdiri tak ada orang tolong? Tak, bukan makna lagu tu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sifat duduk tu makhluk, berdiri tu makhluk, sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kalau macam tu kesamaran,
Apabila jadi macam tu, ulama dia fikir tentang keadaan umat, dia terus terjemah Syekh Ismail Fatani dalam kitab bakurahnya Qiyamuhu binafsih, artinya ada Allah sendiri dirinya, ada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tu ulama dia fikir tentang masyarakat. Dia tak mau bagi masyarakat silap faham, dia tak mau bagi masyarakat keliru. Itu sifat kasih sayang ulama yang sayangkan kepada umat. Gitu. Tu orang dulu-dulu dia tak mau bagi penin orang ramai. Tu dalam bab fatwa, kena fatwa di atas qaul yang muktamad, jangan fatwa kepada qaul yang dhaif, jadi keliru. Hak ni kata boleh, ni kata tak boleh, penin. La selarah. Lebih-lebih lagi mufti wajib dia memberi fatwa di atas pendapat yang muktamad untuk diamalkan keseluruhan masyarakat umum. Dia tak boleh bagi hak khilaf, tak boleh. Dia tak boleh bagi hak dhaif, tak boleh. Dia kena bagi pendapat yang muktamad. Macam mana? Contoh sembahyang mayat. Sembahyang mayat ni khilaf. Setengah kata wajib beruduk. Pendapat yang dhaif kata tak beruduk pun tak apa, bukan sembahyang betul. Kalau sembahyang betul dia kena ada rakaat, dia kena ada sujud. Ni rakaat pun tak ada, sujud pun tak ada. Di atas fatwa yang muktamad wajib beruduk. Kalau orang tanya mufti, apa hukum sembahyang mayat? Kena beruduk ataupun tidak? Wajib beruduk. Kalau tak beruduk tak sah. Lebih-lebih lagi tu imam, tu mesti beruduk. Tapi qaul yang dhaif kata tak ada uduk pun tak apa. Kita boleh guna pendapat ni ketika terkepit. Bila? Apabila yang tak ada mayat mai dah, kita nak pergi beli pakai qaul dhaif lah, sembahyang mayat. Allahu akbar. Tapi syarat jangan jadi imam. Imam kena ada uduk. Supaya tak keliru masyarakat. Fatwa wajib beruduk. Lepas tu dia tanya pula, ni ada pendapat? Ya betul. Ini pendapat qaul dhaif, tak boleh didedah secara umum, takut mengelirukan orang ramai. Barulah kita ni hidup dengan harmoni, barulah tak berkelahi dan tak jadi kacau bilau. Tengok ulama-ulama dulu susun cantik. Digezet oleh Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah beraliran Asy'ariyah dan Maturidi. Fiqh konteks kita di Kedah dan di Malaysia beraliran Syafi'i. Awak mazhab lain tak boleh pakai ke? Siapa kata tak boleh? Tapi untuk menyelaraskan supaya menjadi damai, harmoni, maka diselaraskan. Adapun yang lain boleh sekiranya kita mendalami ilmu itu. Maka fatwa di atas mazhab Syafi'i. Kalau orang tanya apa hukum, kita jawab di atas mazhab Syafi'i kerana umum kita Syafi'i. Dan tasawuf di atas perjalanan Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Itu dia ada silibus dia. Kalau nak ambil tauliah, tauhid apa? Kena baca. Tasawuf apa dia? Fiqh apa dia? Supaya tak keliru masyarakat. Itu Datuk Badruddin Haji Ahmad, dia pergi mengaji di India. Syekh Ali Hasan Ali Andandwi, dia kata kamu jangan masuk kuliah Hanafi, kerana kami di sini Hanafi. Kamu jangan mengaji kuliah ni. Saya lantik seorang guru mengajak kitab Syafi'i kerana kamu balik bermuamalah dengan masyarakat dengan mazhab Syafi'i. Takut jadi berkelahi. Tu orang bijak. Supaya selaras. Adapun yang lain kita mengajilah untuk kita, bukan untuk diumumkan. Kita faham kita.
Kita tahu beza, oh ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Hambali, ini Maliki. Kita faham kita sudah, atau saja semua. Hak Syafi'i pun masyarakat kita mengaji tak habis. Setengah daripada setengah ambil uduk pun kadang-kadang celaru. Mau tak celaru? Cedok lang kulah. Boh dalam penyebok tu. Penyedok ayak tu, ambil sapu muka, celup sapu tangan. Ayak tak cukup dah kalau celup lagu mana? Mustakmal. Hak tu pun tak lepas. Kadang-kadangnya. Ajak satu-satu dulu. Macam kita lah. Ada duit sikit beli kereta sebiji dulu. Ada pula baru beli pula lain. Ada pula baru beli. Lagu tu. Nisbah kepada ilmu satu-satu. Kemudian kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Muka surat 12 kelima, wajib kita percaya dan i'tikad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Taala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi setakat ni dulu. Kalau panjang umur insya-Allah kita sambung selepas daripada raya. Bulan depan kita puasa. Lepas tu pula raya. Kalau panjang umur kita sambung balik. Kalau ditakdirkan panjang umur kita jumpa balik. Jadi selamat kita ni meneruskan ibadah kita di bulan Syaban, dan moga-moga kita dimasukkan dalam bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Ta'ala sihatkan kita, dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan, dan moga-moga Ramadan kali ini Allah Ta'ala anugerahkan taufik supaya kita hidupkan Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.